Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi masyarakat majlis, Tuan Amri dan juga yang dihormati selaku wakil dia lah, Tuan Amri lah, wakil boleh dan juga kanan tadi Cik Azlan Nabil dan juga barisan staf unit JKR untuk cawangan ni lah yang ditinggi lah seluruh menjaga semua seluruh camp-camp JKR di seluruh. Jadi Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur biiznillah Allah pada kursi kita. Kita hari dah hari yang ke-13 lah rasanya. Kira-kira puasa Jadi kita dah masuk disebut panggil nisfu Ramadan. Nisfu ni dia separuh kan. Biasa kita dengar nisfu Syaban je lah. Sebenarnya nisfu ni setiap bulan ada. Nisfu Syaban, nisfu Rajab, dan sekarang nisfu Ramadan. Dan biasanya lepas nisfu Ramadan ni, kalau orang biasa pergi semalam tarawih, malam tu imam makan apa? Tiba-tiba berkunut lah kan. Mazhab Syafi'i dia sunatkan berkunut ketika witir dia. Jadi mudah-mudahan kita rumah kan. Bermana pun kita sibuk, kalau boleh Ustaz pesan lah kepada semua-semua, jangan tinggal lah semalam tarawih walaupun 8 maksudnya kita buat 20 tapi at least kita buat. Dan bila kita buat, at least bersama dengan imam lah. Imam beri salam last kali witir tu, kita pun ambil juga lah. Dan janganlah balik awal sangat kan. Itu dah. Sebab sekarang ni kalau tengok di mana-mana tempat pun, termasuklah kalau di Giant kan, nanti di Cowboy pun ada orang. Jadi kita jadi orang bijak, maknanya Cowboy pergi juga kan. Tapi pergilah selepas tu ataupun sebelum tu. Jangan sampai tertinggal benda yang kata apa, yang Nabi sebut benda yang sangat penting lah. Baik, Alhamdulillah pada pagi ini terima kasihlah kerana menjemput kan. Saya suka juga pergi tempat yang jangan pergi sebenarnya. Pernah sekali masuk kat sini dijemput oleh Kapten Mawardi, Ustaz Mawardi lah, lama dah rasanya. Masih ingat lagi lah, di surau camp lah. Saya pun tak ingat kat mana lah sebenarnya, tapi dia diambil lah. Jadi kita bersyukur bismillah. Saya rasa terima kasih banyak, dan saya rasa saya perlu ucap tahniah lah sebenarnya. Bukan semua tempat, bukan semua jabatan yang terfikir nak buat majlis macam ni. Jadi bila ada majlis macam ni, benda yang penting sebenarnya. Memang Allah Ta'ala suruh kita ni bila masuk Ramadan, antara perkara yang penting, kita mesti create majlis ilmu kan. Create maknanya kita cipta, kita buat. Sebab itu penting tu. Penting kenapa? Itu tanda Allah sayang pada kita. Tanda kita tak lalai lah. Setengah orang bila kita tak buat program langsung dia kata Ramadan ni mana ni. Maknanya terlalai lah. Sedangkan nikmat Tuhan bagi banyak pada kita. Sebab itulah kalau ditanya pada ahli kubur, kata lau su'ilal ahlal kubur, apa yang mereka nak? Mereka kata kami nak berada satu hari je di bulan Ramadan. Ahli kubur maknanya kita dapat Ramadan, dia kata ya Allah hebat lah. Tapi kita sebab tak mati lagi kita rasa tak tahu benda-benda lah. Kita ada benda biasa je. Sebenarnya sebetulnya ulama Syekh Asy-Syaqiti kata di musim ketaatan ni kita kena banyakkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah yang Nabi suruh 1 kali kan, astagfirullahalazim. Sebab dengan istighfar tu dosa kita akan dihapuskan. Bila dosa dihapuskan, kita akan nampak benda-benda besar. Ramadan tu besar. Betul ni. Alamak 13 hari dah ni. Quran tu besar. Sedekah walaupun RM1 sehari, tapi sedekah tu besar. Semua ibadat di bulan Ramadan jadi besar berlaku. Cuba kita usahakan buat kan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Baik. Tajuk yang diberi pada Ustaz untuk dikupaskan adalah tentang graduan lah kan. Graduan Ramadan kan. Graduan ni maknanya orang dah apa akan berlaku selepas tu kan. Sebab ulama' dah kata Ramadan ni satu madrasah, satu training. Masuk Ramadan dia mesti ada keluarnya positif. Tapi hari ni adakah berlaku macam tu kan? Itu yang kita nak.
Jadi kalau boleh, semua orang kena ada benda yang dia ada perubahan diri, barulah dia boleh katakan seorang keranuan yang baik. Kalau tak, dia akan jadi masalah sikit lah. Baik, sebelum kita tengok ragu-raguan tu, Ustaz nak bawa sikit apakah makna puasa. Kalau tanya benda tujuan puasa ni kan, kadang-kadang dengar Ustaz sebut takwa dah. Takwa apa takwa? Itu kita buat itu dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat yang terdahulu, moga-moga berhasil takwa. Jadi semua ulama kata kita tujuan puasa ni nak takwa. Tak dapat takwa, barulah kita berhasil. Kalau tak dapat takwa, kita mungkin tak berhasil. Penat dia. Sebab ada hadis nanti kita kupas, Nabi kata berapa ramai orang yang berpuasa siang hari, di malam harinya dia berkiam tarawih tu, witir kan, sembahyang isyak berjemaah, kan subuh berjemaah, tetapi tak dapat apa-apa. Malaikat zoma ni lapar dan dahaga. Dan berapa ramai juga orang yang malam hari dia kiam, tapi tak dapat apa-apa, malaikat penat. Dalam masa 2 minggu ni Ustaz menghadiri satu kursus. Nama kursus tu kesihatan mental. Dalam kursus tu ada orang rupanya yang dia dah pernah cuba bunuh diri. Cuba bunuh diri. Muslim, Islam. Bila kita bahaskan, saya kata dalam Islam biasanya orang dengan agama ni dia takkan bunuh diri. Sebab Malaysia ni antara negara yang sedikit bunuh diri dia sebenarnya sebelum ni. Sampaikan Jepun datang ke Institut Aminah Baki di Genting tu nak belajar. Jadi macam mana Malaysia boleh kawal penduduk yang bunuh diri. Kemarin di Jepun tak? Jepun memang teruk bunuh diri dia. Dan di Korea lagi teruk. Korea tu ada satu jabatan namanya Jabatan Maut. Memang orang suka bunuh diri kat situ. Sampai ada scout, ada bot yang tunggu bawah. Dia tahu dah mesti ada orang yang akan terjun di jabatan. Yang selamat-selamat lah, yang mati-mati lah. Macam tu mana. Walaupun Jepun dan Korea ni mereka maju. Saya Alhamdulillah 3 kali dah berikut Jepun. Sebab terlibat dengan halal lah. Jepun ni antara negara yang sangat sokong halal. Memang dia punya company dia, memang kerajaan Jepun bagi satu dana. Mana-mana rakyat dia yang nak buat halal, contohnya lembu lah, lembu, sebelah lembu yang halal, kosmetik semua tu, dia bagi dana. Jadi kita pergi sana, kenapa nak tengok betul tak halal tu. Tapi Jepun ni kita boleh percaya dia. Kalau kata macam ni Islam cara, dia akan ikut. Itu kelebihan Jepun lah kan, sebab dia memang display tinggi. Tapi kadang berdiri teruk juga kan. Kita tanya kawan kerja Jepun, kata Jepun Ustaz, depan kita okey lah, kata belakang kita suka juga kata. Dia suruh sorok benda tu. Bagi dia kerja ni memang Tuhan lah. Kan tu ramai yang kerja saya mati. Memang kerja, memang dunia dia kerja. Cuma kalau dapat dia twin sikit Islam tu, cantik. Alhamdulillah, tengok orang Islam di Jepun pun makin ramai. Baik, kembali pada ayat tadi tu. Bila Ustaz sebut takwa tu, takwa tu lah yang nak kita bincang hari. Dalam Quran ada 3 tempat dalam surah yang cerita tentang takwa. Jadi ketika Ustaz tengok, nanti kita tengok apakah takwa tu. Habib bin Abi Thalib menjelaskan bahawa takwa adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut tu bukan lagi. Takut ni kita rasa tak nak buat jahat. Sebab Allah Ta'ala nampak kita. Sebab kesan buat jahat tu akan menyusahkan kita. Imam Ibn Qayyim ada sebut kata, dosa ni akan menyebabkan kita ni masalah dengan orang. Bila ada dosa, akan masalah dengan Tuhan. Macam kami lah di UMP tu biasanya belajar ni couple lah. Couple lah maknanya dating lah. Jadi dating tu Ustaz kata dating tu akan bawa payah, akan bawa masalah. Baik belajar tu payah tak masuk. Ada seorang semasa lepas jumpa saya, dia beritahu saya tengah putus cinta dia pun. Putus cinta. Sebab dia mengharapkan awet dia luar tu supaya tunggu dia boleh kahwin orang lain lah. Tapi kesan pada dia sangat buruk. Tak nak belajar, tak nak apa dia cakap, rasa betul kecil dah. Dia bagi orang remaja ni besar benda tu. Dia janji saya Ustaz, dia janji saya ni, saya tak puas hati ni.
Kata sabar dulu, tengok depan kita ni, tengok ayah kita. Belajar ni penting ni, saya kata. Barulah dia macam, fikir balik semula. Ni, itu pula kata. Kalau kena kanak kita tu payah juga kan. Kemudian dia kata mengamalkan Quran. Takwa juga mengamalkan Quran dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat dan tawakal penuh pada Allah. Itu ciri takwa disebut dalam Quran. Baik, Ustaz sentuh tawakal. Tawakal ni benda yang kadang-kadang nampak simple dia. Satu kisah di mana Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Akhir Awam, satu hari Nabi Musa alaihissalam ni dia sakit gigi. Gigi sakit. Lalu dia tanya Allah, ya Allah, aku sakit gigi, apakah ubat dia? Allah Ta'ala kata, wahai Musa, kau pergi satu pokok tu, ambil daun dia dan kunyah. Dia pergi ambil daun kunyah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, gigi yang sakit tadi sembuh. Selepas sebulan lepas tu, sakit lagi. Gigi lain pula. Kali ni dia tahu dah tak ubat dia. Dia terus pergi pokok tu. Pergi pokok tu, dia kunyah. Apa yang berlaku? Double sakit. Dua kali sakit. Maknanya dia pelik sangat. Kenapa? Dia pun tanya Allah Ta'ala, ya Allah, hari tu kau kata makan daun ni ataupun kunyah daun ni sihat. Dah sihat. Tapi kenapa kita kali ni? Dia kata, ya Musa, akulah yang menyembuhkan. Bawa itu duduk kan mana. Kita pun gitu juga. Saya mana kita rasa kita makan obat tu sembuh kita lah. Kalau pankreas kan, tak ada lah. Panadol tu sebenarnya bukan menyembuh kita. Panadol tu dia boleh kawal dia. Tapi yang menyembuhkan kita adalah Allah Ta'ala. Benda tu kena ingat, kena ada di hati kita. Sebab Allah Ta'ala ni dia murka. Dia sangat murka pada kita kalau kita tak terima kasih dengan dia. Kita nampak Panadol kan, ataupun dalam kadang-kadang hantar rumah kita lah, jiran-jiran kita hantar nasi kan, atau kuih. Di hati kita, terima kasih wajib. Tapi jangan lupa yang beri rezeki itu Allah. Yang ini yang kena bahas sebenarnya. Sebab itulah bila Covid 2 tahun yang kena Covid kan, lepas tu kena banjir baru ni pula. Apa tindakan kita? Saya cukup sedih lah saya tengok kalau saya keluar maghrib tu, orang paling ramai beratur kat mana? Kat mana beratur paling ramai? Drive-thru McD. Betul, McD ni memang tak pernah kurang orang. Pukul 3 petang dah ramai dah tunggu. Tak apalah, pukul 3 tu saya tak persoalan. Saya persoalkan bila maghrib sebenarnya. Sebab maghrib tu kan ada lawan azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Sepatutnya kita fikir kita di mana kita patut berada masa tu. Kita boleh pilih dah masa tak? Boleh je semayang sekejap dengan anak di rumah, pergilah beratur di drive, tak ada masalah. Tapi kita pilih time azan kita keluar. Itu sangat benda yang Allah tak suka sebenarnya. Jadi Allah melihat pada hamba ni, hamba aku ni bersyukur ke tidak? Kan Covid dah kena dua kali dah. 2 tahun mana ni. Jadi nampaknya ada penggalak yang kedua dah kena. Mana kan? Tak habis lagi poster ni kan. Poster YC itu semua adalah usaha kita, tak ada salah. Tapi jangan menganggap dia penyembuh kita. Benda tu nampak kecil tapi dia besar bagi Allah Ta'ala. Akidah kita, kebergantungan kita pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta orang yang menyerah urusan pada Allah, orang yang bertawakal. Hantu anak sekolah, ya Allah, aku bertawakal padamu ya Allah. Anak aku di sekolah macam-macam, kena bully, kena beli tak tahu ni kan. Tak terkencing lagi dalam spender contoh lah. Tapi Alhamdulillah kita jaga anak kita. Alhamdulillah. Jadi kita nampak kebergantungan. Betul lah. Kalau kita baca dalam surah dan satu ayat dan cerita pasal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni ketika mana nak dicampur oleh Namrus, sebab Nabi Ibrahim menghancurkan pahala semua. Jadi Namrus nak campur ke dalam api. Maka masa tu datang Jibril. Jibril datang. Dia kata, ya Ibrahim, kata, wahai Nabi Ibrahim, apakah yang kau perlukan pertolongan? Tapi Nabi Ibrahim kata tidak. Kalau padamu Jibril tidak, aku tak perlukan pertolongan padamu. Tapi pada Allah ya. Di situ pun kita nampak dah, Nabi Jibril dia mana pada Allah Ta'ala dah. Takkan datang pada orang lain pula kan. Tapi akidah jaga juga. Dia tak nak bergantung pada malaikat. Malaikat hamba je.
Tuan-tuan, jadi kesan jadi penting. Dan satu hadis yang lain, saya ada baca satu hadis ketika mana Allah Ta'ala tanya pada malaikat maut. Malaikat maut yang tahu yang Allah perintahkan dia mencabut nyawa seorang kanak-kanak, budak kecil dia ada ayah dia, ya? Jadi bila malaikat maut cabut nyawa budak kecil tu, ayah dia bersedih lah. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat maut, apakah yang dikatakan oleh ayah dia ketika kau mencabut nyawa anak dia tadi? Dan anak itu meninggal dunia. Boleh kawan saya accident anak dia dekat dengan airport, masjid airport, pergi kerja pagi-pagi, umur 20 tahun. Dan contohlah, contoh tu hantar nyawa anak kita hidup lagi tak? Rupanya anak meninggal ni yang dia besar sebenarnya. Kisah tadi tu kita tuan tanya apa? Kata hamba pun sebut Alhamdulillah, sebut Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Macam mana seorang ayah tu dia ada kekuatan akidah yang kuat. Dia tahu anak tu hanya pinjaman dia. Biasa orang akan marah kan, siapa bunuh anak aku ni, contohnya. Ada kat staf kami ni ada seorang perempuan, suami dia meninggal, umur suami dia pun 50 tahun. Tanya saya, Ustaz, kata, kenapa Tuhan cabut nyawa suami saya awal sangat? Soalan dia maknanya soalan tu yang tak boleh keluar dalam kita. Kalau kita ada akidah yang kuat, tawakal kuat, kita tahu dah apa yang Tuhan takdirkan itu yang terbaik. Siapa kita nak petikan kan? Hari ni ramai orang petikan takdir Tuhan. Itu yang penting lah. Saya nampak isu yang penting. Jadi bila disebut Alhamdulillah, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allah Ta'ala kata kepada malaikat, wahai malaikat, kau bina satu mahligai di syurga untuk dia. Nampak kesan dia, kesan akidah yang kuat tu, kesan dia terima anak dia meninggalkan Allah, maka Tuhan bina mahligai di syurga. Tuan-tuan, hidup kita sebenarnya bukan di dunia ni. Dunia ni sebentar nak kerja lah, sebentar kita meninggal. Tapi bukan tinggal dunia, tidak. Dunia sebenarnya terbaik. Sebab itulah kesan takwa nanti kita akan nampak dua. Satu, hubungan dengan Allah Ta'ala. Satu, hubungan sebagai pekerja. Pekerja yang kuat takwa daripada Allah Ta'ala, dia akan bekerja dengan rajin. Dia tahu kerja ni amanah. Dia tahu kerja ni adalah ibadah. Kan? Aku kerja kerana Allah. Lepas itulah kita orang Islam ni, kita niat. Sampai tempat kerja je, kita niat. Ya Allah, aku kerja ni kerana-Mu, ya Allah. Aku kerja ni sebab nak bagi makan anak isteri yang halal. Engkau lah yang bantu aku sebenarnya. Jadi kerja ni sebenarnya bukan hak kita, bukan kita yang tentukan. Allah beri rezeki. Saya di universiti, di mana-mana universiti, memang KPI kajian ni dia suruh pastikan student dapat kerja belaka. Kita tahu sekarang ni payah nak kerja, susah sangat. Tapi kalau kita faham konsep rezeki Allah kepada Allah, belajar rajin. Belajar rajin, saya tak takutlah. Jangan takut kerja saja. Kerja tak apa. Belajar rajin elok, lillahi ta'ala, mesti ada kerja. Sebab kerja tu Allah yang bagi. Tapi janganlah kerja macam kita nak. Saya bergawai Ustaz, tak boleh lah. Kan? Tapi ada kerja. Sekarang kadang-kadang kita bisnes, ada lah. Online shopping, online macam-macam, ada je. Jadi kita faham konsep rezeki. Belajar tanggungjawab kita, tapi rezeki pada Allah. Sebab itulah rezeki yang berkat, walaupun sikit dia cukup. Dan rezeki yang berkat, kalau banyak, dia akan tinggal nak share dengan orang. Kan? Tapi dalam Islam memang kena bagi. Dalam Islam kata, sebenarnya ciri orang takwa juga, dia memberi infak. Janganlah kata hebat semayang, baca Quran, semayang malam, tarawih, tapi kalau tidak infak, belum sempurna lagi. Infak pula dia fikir banyak. Nabi kata, berilah walaupun secepis tamar. Ittaqunnar walau bisyakil tamar. Cuba berlindung diri kamu dari neraka, kata Nabi, walaupun dengan kamu berserta secepis daripada sebutir tamar. Mana sikit kan. Kita pergi ke bazar Ramadan ni, kuih sikit kan bagi jiran. Takkan takkan kuih je Ustaz, contohnya. Melampau sangat. Contoh kan, air mineral kan, contohnya. Kalau Ramadan, saya sebut je ke jemaah, siapa-siapa yang nak sponsor air mineral antara tarawih kan, ramai sponsor kan, ramai. Pada rasa tahu kan, ini masa ni pahala besar ni. Walaupun sebotol air tu, kalau orang minum air kita bagi tu, ya Allah,
perasaannya. Betul, saya banyak saya kongsi ya. Saya dulu masa sebelum COVID itu saya suka naik Grab. Kenapa nak tengok dengan orang kan kerja tengok. Dan dalam masa sama saya suka nak aplikasikan apa yang Nabi ajar. Contohnya dalam bab sedekah kan. Contohnya dalam bab kita mengupah orang. Dalam Islam kalau kita upah orang, kita disunatkan lebih sikit. Contohnya orang yang biasa upah rumah kita kan, yang jaga anak kita. Jaga anak kita tu bulan-bulan kita dia 350 contoh kan. Lebihkan sikit. 355 RM5 lebih ataupun 351 RM1. Dalam masalah Grab ni saya naik Grab. Memang saya naik dah, saya naik Ninja, dengan Cina, Melayu, perempuan lelaki naik belakang. Dan saya amalkan lebih sikit kan. Kalau RM10 dalam meter tu saya lebihkan sikit. Majoriti ya Allah berdoa pada kita. Terima kasih Cik, murah Cik, rezeki Cik, Allah terima kasih banyak. Dia tengok dia seria tu. Dia tak akan pura-pura lah. Kan maknanya. Cuba bayang RM1 sedekah pada dia, tapi doa dia tu besar. Mana betul lah Nabi suruh melebihkan sikit upah. Lebihkan sikit. Bayar pada masa dia, maknanya kan kata gaji kita lah. 5 bulan dengan kita kan kerajaan. Alhamdulillah. Jangan swasta. 3 bulan. Anak saya kerja swasta kan. 4 bulan berdapat. Patutnya bekerja swasta, mana majikan swasta yang baik ni maknanya sebelum tu bayar dah maknanya. Patutnya lah. Tapi macam mana kan itu sistem je, tak apalah. Tapi bayar lah, isu ada kan. Kawan-kawan kita di swasta payah kerja dia. Mana rezeki dia tak macam kita lah kan. Tapi yang penting berkat. Yang penting berkat. Rezeki yang sikit pula kata ulama, kita tak cukup. Tak cukup. Dan kalau banyak pula, tak kuat. Nak lagi kan. Hutang lagi mana ni. Tapi berhaji tak ada hutang pula. Pergi umrah kan. Sedangkan pergi umrah boleh hutang, boleh buat loan. Tapi dengan syarat bayar lah lepas tu, potong gaji. Orang Indonesia, saya kadang terlibat dekat nama tahun ni. Orang Indonesia kalau pergi umrah ni muda-muda pergi haji ni, sebab dia memang loan belaka. Lepas tu dia bayar bulan-bulan. Kita pula orang Malaysia, waiter-waiter dia nak pergi haji 60 tahun, 70 tahun, sampai sana kalau letih kan. Lepas tu nak tolong pada kawan-kawan. Baik, itu antara dia baik. Kemudian kita lihat sikit Ustaz juga sempat Ustaz rakamkan jadi kita tengok graduan antara graduan Ramadan ni dia kata dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4, Allah Ta'ala menggariskan graduan Ramadan. Graduan maknanya yang kita faham. Sebab tu saya bimbang kata sama ulama nama dia saya lupa dalam apa. Dia kata akan ada dalam satu bulan Ramadan ni satu kaum terbuat yang mana mereka akan bersungguh-sungguh berdoa, sembahyang tarawih bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Tetapi bila berakhirnya Ramadan, dia hilang di surau, hilang di masjid. Ini benda kita bimbang juga. Maka dia kata seburuk-buruk orang, kata seburuk-buruk kaum yang mana hanya kenal Tuhan pada bulan Ramadan je kenal Tuhan. Itu yang saya rasa terkilan mana kita cuba kalau ni cuba. Seburuk-buruk manusia kata hanya kenal Tuhan pada bulan Ramadan. Lepas habis itu tak kenal Tuhan. Saya pernah invite, kalau tuan-tuan kenal Dr. Abdullah nama dia. Dr. Abdullah ni pengurusi Masjid Terbelu Jaya. Masjid Terbelu Jaya ni contoh seluruh Malaysia ni, macam mana dia boleh mengekalkan ramai orang semayang walaupun dah kena COVID 2 tahun. Saya panggil dia ceramah pasal dia, nak tengok apa dia punya tip. Rupanya apa dia buat, sama macam kita buat juga. Tapi kempen ni kuat, berterusan setiap hari. Setiap hari baca hadis tentang kelebihan berjemaah, kelebihan pergi semayang, siapa yang berwuduk di rumah, kemudian dia pergi masjid awal pula. Setiap tapak tu Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia dan diberi pahala. Itulah yang dia ulang-ulang. Sampai orang terkesan di minda ni ramai pergi. Kenapa? Lepas tu kita ni kena beri peringatan macam kita lah. Ni dah azan dulu, tahu dah azan masuk cover lah, tapi nak kena azan juga. Kita perlu diberi peringatan. Sekarang di kempen pula sekarang ni, kalau ada orang meninggal kata, Nabi kata kalau ada orang meninggal dunia, sembahyang di masjid, datang 40 orang tu surga. Memang ada hadis tu. Maknanya Allah Ta'ala ampunkan dosa orang yang sembahyang kali 40 orang. Syarat 40 orang ni mesti ikhlaskan Allah.
ataupun 100 orang. Dia kempen tu pula. Ada seorang hamba Allah tu kata daripada Kuala Lumpur, di semayang tu dia kata anak dia, kalau ayah mati kata, bawa ayah ke sini. Ayah nak semayang di sini kata. Memang dia mati betul. Dan bawa ke situ. Satu masjid penuh datang. Dia mainkan sentimen tu kan. Mari datang, kita berkhidmat pada orang kan. Dan rupanya kalau kita nak orang datang masa kita mati seramai, kita kena pergi semayang buat mati. Dengar je orang meninggal dunia, cuba pergi. Kalau tak boleh semayang pergi, kita semayang rumah je. Semayang sunat, semayang jenazah ghaib. Mudah je. Boleh buat. Dalam masa seminggu boleh. Member meninggal dunia di Kuala Lumpur, tak nak pergi jauh orang. Semayang rumah je. Ataupun di Kuantan tak boleh pergi, hujan lebat contohnya. Semayang rumah je. Ajak anak-anak. Maknanya kita boleh berbakti. Dan setiap orang yang semayang jenazah ghaib ni, pahala dia ataupun semayang jenazah ni, pahala 1 gunung Uhud. Kalau tuan-tuan pernah pergi Mekah kan, pernah pergi Madinah cuba tengok gunung Uhud. Besar mana di Madinah kan. Memang tak ada orang naik. Uhud ni banjaran, dia bukan gunung biasa. Itulah pahala punya orang yang mengerjakan semayang sunat jenazah kan. Kita tinggal biasa kalau Mekah, kira ada seorang Allah tu kata balik dia masa tu pergi umrah dengan travel Andalusia. Di balik tu dengan ceramah khusus umrah. Dia kata, Ustaz, makcik tak semayang jenazah di Mekah tu. Alah, kenapa? Pergilah makcik tu. Takut dia takut. Dia takut sebenarnya. Tak tahu takut benda. Takut hati nak mati ke, takut benda tak tahu. Tapi Pak Ustaz ceramah dia kata, lepas ni makcik semayang. Daripada tahu pahala tu, rugi tak semayang. Ulama pun sebut ada ulama yang sebut apa nama dia kata, Allah, aku dah terlepas banyak dah kata. Terlepas pahala gunung Uhud. Sebab apa dulu tak pergi semayang jenazah. Lepas ni kalau dengar kata tak pergi. Cubalah. Kalau dengar dia meninggal dunia, cuba. Kalau tak boleh pergi pun semayang jenazah sama je. Cuba niat lain kan. Baik, antara ciri-ciri yang digariskan dalam Quran pertama dia kata graduan Ramadan ni manusia yang beriman kepada yang ghaib. Percaya. Sebab itulah ciri orang pergi masjid kan, dalam surah Taubah Allah berfirman innama ya'muru masajidallah man amana billah wa yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang berupaya berjemaah di masjid tu adalah mereka yang beriman dengan Allah. Orang pergi masjid orang iman dia sebenarnya. Iman dia kuat. Yang kedua, dia yakin hari akhirat. Dan tadi kita cuba. Dan kenapa semayang masjid? Rumah kan sama juga. Contohnya, saya semayang masjid sebab tanda saya beriman dengan Allah. Yang kedua, saya yakin dengan hari akhirat. Maknanya kita cuba, usaha lah. Bagi saya, kita usaha je Kalau tak boleh, tak apa, semayang rumah. Tapi semayang rumah tu pun cuba semayang berjemaah. Ajak anak kita, mesti kita datang sekejap, insyaAllah. Baik, yang kedua dia kata mendirikan solat. Nampak? Graduan Ramadan, lepas ni dia konsisten semayang. Semayang dimasukkan adalah semayang berjemaah ataupun semayang awal tu. Jangan cuba-cubalah kita kata apa tu, melewat-lewatkan semayang. Fawailul lil musallin kan. Neraka wil bagi mereka yang solat. Macam mana? Antaranya melengong-lengongkan semayang tanpa ada alasan yang kukuh. Kalau ada kerja penting tak apa kan, ada mesyuarat tak apa. Tapi jangan lengong-lengong. Kenapa semayang lambat? Weh, kawan kan Facebook dulu. Contohnya baca WhatsApp dulu. Itu tak ada faedah kan? Jadi kita fikir gitu kan. Baik. Yang ketiga dia kata menafkahkan sebahagian rezeki yang dianugerah Allah. Nampak? Kalau boleh tuan-tuan, saya pasal daripada diri saya. Dan tuan-tuan semua, kalau pergi malam-malam Ramadan ni ataupun subuh-subuh Ramadan, sedekahlah walaupun sikit setiap hari. Kalau tak mampu sikit sehari, kalau sikit sehari RM30 banyak juga. Tuan-tuan sedekahlah 3 sen, 50 sen lah. 50 sen tak apa. Duit-duit yang lebih di rumah tu kan, ada celah tu ambil sedekah. Sebenarnya melatih diri sebenarnya. Tangan ni rupanya kalau tak diajar bagi sedekah, dia tak nak bagi sedekah. Saya ingat lagi arwah ayah saya kan, setiap Jumaat dia bagi CD, ni sedekah lah. Duit dia memang duit dia. Tapi dia latih kita. Dia tuan-tuan cuba latih anak-anak tu, bagi dia 10 sen, 20 sen.
Bila letak tabung macam, cari tabung. Ada kesan. Ada kesan. Dan ingat, apa yang kita bagi itu tak habis. Cuba ingat. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Allah Taala janji dalam surah Sabah, apa yang kau beri yang baik tidak akan hilang, akan diganti. Jadi RM30 kalau RM1 lah, RM30 itu sebenarnya Allah Taala ganti RM60. Bahkan boleh jadi 700 lebih, 7 kali ganda kalau terjangkit. Diganti dalam bentuk apa? Boleh kesihatan ke, kereta tak rosak. Masa saya jemput Dr. Abdullah tu kata ada ustaz orang pencen gaji 800. Gaji 800 dia derma setiap hari di masjid RM20. 20 kali 30 dah RM100. RM200 dia kata dia. Tapi kesan dia kata, ustaz, saya sedekah ustaz, saya tengok kereta saya tak mudah meragam. Saya sihat. Tak. Kalau kita gaji RM800 betul-betul, kalau kereta saya kosong je. Contohnya. Asyik kena sampai ni contohnya. Nampak? Keberkatan rezeki benda tu. Kurang kena saman rezeki kan. Kurang pergi klinik kan? Anak-anak sihat. Jadi itulah kita akan rasa. Jadi saya syorkan sedekah lah buat ikut kemampuan lah, nak kemampuan. Tapi jangan tinggalkan sedekah. Sebab Nabi kata ajar dia kan, walaupun sebutir kurma dia bersih je. Tapi Nabi suruh juga. Memang ada sahabat kata, ya Rasulullah, kami mana ada apa-apa sedekah. Kami bukan orang kaya. Nabi kata, walau bitamarin, walaupun dengan tamar, walaupun dengan air mineral. Baik, kemudian beriman pada kitab suci Al-Quran. Quran kena baca. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Quran ni kalau boleh belajar kalau yang belum mahir lagi, saya syorkan belajar lah. Biar kita mati dan kita belajar. Sebab orang mati belajar ni ahli syurga. Saya mengajar di Tafaqquh Fiddin Afzan ramai cikgu pencin, makcik pencin, umur 60 tahun, 70 tahun belajar fiqh. Saya kira makcik belajar lagi. Makcik tak belajar kan, makcik nak mati dah tak belajar. Betul belajar. Orang belajar ni ampunkan dosa. Kalau Quran tak lancar tu, kena cuba lancar. Baca dulu sebab Quran ni benda penting. Quran ni boleh bantu kita. Betul Nabi kata bacalah Quran, Nabi pentok. Cuba tuan-tuan bayangkan Nabi pentok kita. Nabi kata bacalah Quran, Nabi kata. Kita kata nanti dulu. Tak kerti lagi, tak ajar lagi. Kan Nabi suruh. Sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat, pada hari akhirat, membantu orang yang baca. Rupanya Quran ni antara elemen yang akan tolong kita di hari akhirat. Dalam kubur kata ulama, Quran akan datang macam kita juga. Kalau baik amalan kita, Quran tu jadi baik. Dia akan tolong kita menjawab soalan-soalan daripada munkar dan nakir. Ma rabbuka. Nampak boleh jawab kan? Hari ni macam mana? Tapi tak semesti lagi. Sebab ada ciri-ciri orang boleh jawab. Bukan semua orang boleh jawab. Walaupun kita kenal Nabi. Kenal Nabi kenal lah. Tapi kenal Nabi macam mana? Ini hikmat lah. Banyak mana kita bersama dengan Nabi? Banyak mana kita ikut sunnah Nabi? Antara sunnah Nabi, semayang berjemaah. Kalau orang tanya apa buat sunnah Nabi? Nabi tahu satu? Fikir kenapa? Solat berjemaah. Contoh je lah. Dapat apa? Apa dia? Cuba apa dia? Kita kena ada jawapan kalau kita cinta Nabi tak cinta. Sebab hukum cinta Nabi wajib. Hukum cinta Nabi wajib. Siapa tak cinta Nabi, dosa. Hukum cinta Allah wajib. Siapa yang tak cinta Allah, dosa. Itu dia kata, Ustaz, saya cinta Allah. Bukti dia pun. Bukti. Entah tak lawa. Kita kena ada bukti cinta Allah. Pada dia baca ilmu cinta Allah tak. Baik. Kemudian dia kata, yakin adanya kehidupan akhirat. Yakin ada kisah Ahmad Didat. Ahmad Didat ni tu guru pada Zakir Naik. Ulama di Pakistan. Ada seorang etis. Orang etis ni tak percaya agama. Dia kata tuan kata, orang Islam dia semayang kan? Dia semayang, dia pergi umrah pakai tudung semua dia buat ni kenapa dia kata? Sebab nak masuk syurga. Kan kata? Betul? Cuba you fikir dia kata, dia tak tidak. Cuba you fikir, kalau you mati esok, you bangkit, tak ada syurga, tak ada neraka sebenarnya. Bukankah rugi?
Boleh jawab. Apa jawab tuan kalau orang tanya kita? Kau ni semayang apalah, umur lagi apa? Nanti mati esok tak ada syurga pun sebenarnya. Pernah je. Jawapan mak tidak mudah aja jawapan, macam dia jawapan dia kata, tak apa kata. Kalau tak ada syurga tak ada aku, kita orang tak rugi. Okey je. Tapi kalau ada, siapa rugi? Betul-betul. Terbuka orang tu. Betul orang Islam ni. Orang Islam ni betul juga kata. Nampak orang tak bagi idea jawapan yang cantik kan. Jadi kita ni yakin sebenarnya adanya akhirat. Kita baca mana? Al-Quran. Betul, saya tak cari sangat kalau orang kata dia bunuh diri, nak bunuh diri sebab agama dia kuat, tak ada. Bagi saya orang yang nak bunuh diri ni agama tak kuat. Memang orang Islam. Orang Islam makin dia pun makin ramai yang bunuh diri. Terutama orang lelaki. Walaupun orang yang depressed, yang anxiety, orang perempuan ramai yang tertekan, tapi yang bunuh diri orang lelaki. Maknanya berani bunuh diri. Perempuan dia tak gitu, dia tak banyak dia bunuh diri. Kita dah cerita tu lah. Tapi orang kafir ramai dah bunuh diri kan. Sebab saya yakin Allah Ta'ala akan berikan kita pertolongan. Kita ada masalah macam mana dalam keluarga pun, anak isteri pun, kita akan bunuh diri. Sekiranya kita beriman kepada Allah. Tapi kena ada tu lah, semayang jemaah kan, baca Quran. Tak ada orang stres baca Quran kan. Tak ada orang, ustaz saya jadi gila sebab baca Quran. Tak ada. Yang jadi gila sebab baca Quran orang mana? Quran baca tak tadi kan, macam budak yang bunuh diri tu. Apa baca Quran tak? Semua jemaah tak? Tak ada lah ke. Macam mana dia declare dia kata iman dia baik? Quran tak baca, semayang lambat. Mana dia kata dia beriman. Sebab mesti macam baru ni kan, semua tahu kan yang Yasin tertangkap ganja awal ni kan. Sebelum ni dia dah sakit, macam sakit, dia panggil bipolar disorder. Macam kemurungan tu lah kan. Jadi bila dia sihat, orang tanya dia, nanti bertiga, nanti YouTube ada. Kata macam mana dia kata Yasin pergi ke buat dahlia, buat gila kan. Dia kata saya tu, dia kata masa saya sakit tu, saya tidur 3 jam tu sehari. 3 jam tidur, kerana tak tidur. Yang kedua saya fikir macam-macam, fikir sedalam-dalamnya. Contoh perempuan yang fikir lebih senang kan, kadang-kadang perempuan lebih fikir. Takutlah macam mana berlaku macam ni, dajjal datang macam mana. Relax dulu, tenang kan. Kita hidup sekarang ni, kita hukum zahir. Macam ada seorang tu dia ada hinzir macam mati depan rumah dia. Dia sudah kata ambil darah-darah dia, anak dia main rumah. Kata, encik nampak tak? Tak nampak kata, nak kepala saya. Jangan kata. Itu antara mental lah tu mana ya. Dia fikir dah, sudah orang pun nak je belaka ni. Tidak, saya kata, kita ni hukum nampak je. Kau nampak betul, kau tak nampak jangan. Tak nampak jangan. Kita hukum yang benda kita nampak. Dia boleh kita tenang kan. Itu isu di mana kan, mana kita tenang. Tapi begitu juga dengan kamu, anak kamu kan, mana kita amalkan, insyaAllah ada bantu Allah. Jadi Yasin tadi saya nampak tidur kurang, sakitlah kepala, tidur kurang. Lepas tu dia fikir macam-macam lah. Jadi hero mana yang sama ke dunia ni mana ni. Jadi begitu kata fikiran dia teruk sangat dia kawan. Dia ngaku pada sihat lah. Jadi sebenarnya kunci dari macam tu sebab tak nak pakai Islam lah. Islam tidur cukup kan. Tidur mesti berdoa tu kan. Saya bimbang dengan anak kita ni. Rupanya Nabi kata anak kita ni kalau dia tidur tu ada datang dua, kita semua lah akan ada makhluk dua datang dekat dalam tidur. Satu nama dia malaikat, satu nama dia syaitan. Dua je. Dua je manusia ni yang datang bagi kita tidur. Malaikat dia berdoa Allah Ta'ala minta orang yang tidur tu tidur dengan ayat kursi ataupun apa saja bacaan. Jangan tidur tiba-tiba tertidur, jangan. Lebih baik kalau main game tau. Anak-anak kita macam saya orang main game buat. Kadang tengok ibu ni sudah dia tidur benda dengan lagu benda tidur ni kan. Dia nasihat je. Dia jangan tidur. Setan pula dia nak kita tidur biar tidur je. Jangan baca benda-benda. Setan. Bila kita tidur dengan Al-Quran, malaikat akan jaga kita. Malaikat kepala dia akan jaga kita. Jadi bila malaikat jaga kita, mudah kita bangun tidur. Kan? Subuh taklah subuh gajah lah. Ada malaikat jaga. Kalau tak ada malaikat jaga, setan jaga. Cuba bayangkan. Setan jaga macam mana? Subuh makan tu. Lepas tu kita mimpi macam-macam tau. Nampak. Itu pun dah nampak cara
orang Islam lah. Tidur kena proper. Jadi tak tipulah tidur sejam 2 jam. Itu bawa penyakit lah. Maknanya kemudian kita lihat lagi kita tengok garisan-garisan lagi yang tak ada beritahu okay. Antara lain juga dalam surah yang lain Allah Ta'ala jadikan 10 sifat graduan. Yang pertama beriman pada Allah. Tadi sama juga Yang kedua hari akhirat. Ingat kita kan kiamat yang takut kiamat akan berlaku. Beriman pada malaikat-malaikat. Sebab itulah tuan-tuan, antara perkara yang menyebabkan malaikat tak masuk rumah kita. Siapa tahu? Malaikat tak masuk rumah kita kalau dalam rumah tu tak dibaca Quran. Tapi jangan bergantung pada radio je. Kita kena baca Quran setiap hari. Baru rumah kita tak masuk setan. Sebab kalau malaikat masuk rumah, setan yang masuk. Bila setan masuk rumah kita, tuan, akan masalah lah hubungan kita dengan suami isteri dan anak. Ada je problem. Tapi kalau malaikat yang masuk, ada masalah macam mana pun, insya-Allah ada solution. Sebab Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti kubur, sunyi, sepi, tak dengar mana-mana. Cuba. Baik, kemudian dia kata percaya pada kita Al-Quran, percaya pada Nabi, percaya yang berikan harta dengan memberikan harta yang cintai. Mana kita sedekah tadi sedekah, tengok adik-adik kita, ada abang-abang kita yang perlukan. Kadang-kadang keluarga kita pun bukan semua kaya lah. Jadi sedekah yang paling baik pada keluarga dulu, saudara. Yang ketujuh dia kata mendirikan solat dan menunaikan zakat. Zakat pun kena bayar juga. Dan seterusnya menepati janji. Dan yang terakhir bersabar dalam kesempitan penderitaan. Sabar Sabar ni antara pahala yang besar pahala lah. Pahalanya syurga, sabar. Baik, seterusnya yang ketiga kata antara disebut juga dalam surah Al-Imran. Allah Ta'ala gariskan raduan Ramadan ni, ciri dia menafkahkan hartanya di waktu lapar dan sempit. Tadi cerita kan, walaupun kita susah, bagilah sedekah. Kalau susah, bagi sikit. Kalau senang, bagi banyak sikit. Yang kedua, menahan marah. Ada lebih sikit kata, menahan marah. Rupanya orang tahan marah ni pun orang yang bertakwa, orang yang graduan yang baik. Dia tahan marah. Nak marah anak sangat ni, tapi jangan sampai lebih-lebih sangat. Marahlah kerana Allah. Ayah marah awak tak semayang ni kerana Allah. Kan, yang apabila kamu sahih dengan ada orang dia rotan ada sebab tak pergi sekolah. Sebab tak pergi sekolah dia rotan ada, sebab tak semayang tak rotan. Itu pun nampak betul soal kan. Kita rotan anak sebab dunia. Tapi kita tak rotan anak sebab akhirat. Semayang, pakai tudung, keluar, tak rotan. Padahal dalam Islam itulah yang aula dirotan. Kan? Mur auladakum, kan? Perintahkan anak kamu solat bila dia umur 10 tahun. Baru 7 tahun. Bila dia umur 10 tahun tak solat, baru rotan dia. Nampak? 3 tahun training. 7 tahun semayang. Semayang. Dia tinggal 8 tahun dia tinggal tak apa. 9 tahun tak apa. 10 tahun dia tinggal juga rotan. Tetapi tuan-tuan, mustahil dia tinggal semayang kalau training 3 tahun. Mustahil. Yang tinggal semayang tu bila umur 10 tahun baru suruh semayang. Itu memang payah. 10 tahun baru suruh pakai tudung. Memang payah. Tapi jangan satu pakai tudung. Pakai tudung slow-slow. Jadi hukum agama ni boleh kecil. Jadi tapi boleh panas ke tak ada. Orang perempuan dah biasa pakai tudung ni, walaupun cuaca panas macam mana pun, insya-Allah dia sejuk dalam dia kan, sejuk hati. Baik, yang ketiga dia kata antara ciri graduan Ramadan juga memaafkan kesalahan orang lain. Ingat, kita ni kena faham macam ni. Memang dia ada kesalahan kita, tapi Nabi kata orang yang baik dia akan memaafkan. 3 hari kita tuan tak tegur siapa, tak kira siapa salah, berdosa. Sebab itulah masuk Ramadan ni kalau kita tidak tinggalkan permusuhan lah. Kita ada dendam, kita ada tak setuju orang, itu antara orang yang rugi Ramadan. Sebab Allah tak ampunkan dosa orang yang bermusuh-musuhan. Jadi biar kita yang mulakan beri salam. Assalamualaikum, masak Assalamualaikum. Tak ada jawab tu dia dosa. kita biar kita biar kita yang memaafkan. Maaf ni pun besar pahala besar pahala. Sebab terbayar kan, susah nak maaf. Tapi kalau boleh maafkan ni bagus. Minta maaf pada mak ayah
Yang keempat kata perbuatan keji, jauh daripada keji dan mengenai diri sendiri dan sendiri Allah. Dan yang paling penting kata selalulah minta ampun kepada Allah. Itu penting sekali. Rupanya tuan-tuan, kita ni yang paling penting dalam hidup kita ni bukan sekadar semayang, bukan sekadar baca Quran, tapi yang paling penting sekali kita minta Allah ampunkan dosa kita. Sebab itulah tuan-tuan, bila lepas semayang Nabi kata jangan cepat nak beralih tempat. Lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk dulu. Sebab ada malaikat yang doa kepada kita. Dengan syarat dulu, pertama, kita tak beralih jauh sangat dan kita tidak batal wudu. Doa dia apa? Doa dia sama dengan seperti tadi. Allah marfil lahu warham. Malaikat tu doa kepada kita. Doa malaikat, doa mustajab. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa si fulan tu dan berilah dia rahmat. Itu doa dia. Jadi sebab itulah kalau boleh lepas semayang jangan cepat nak beralih tempat dan jangan cepat nak keluar dari masjid. Duduk dulu sekejap, 10 saat, mana seminit kan duduk. Walaupun tak doa nama dia duduk malaikat akan doa kepada kita. Nampak? Jadi sebab apa? Bila malaikat doa kepada kita, ya Allah ampunlah dosa dia. Kalau Allah ampun dosa kita, habis. Surga. Walaupun dosa banyak mana pun, kalau Allah ampunkan, dia boleh ampun kepada kita. Kan? Maknanya settle semua masalah. Baik. Okey. Sikit lagi kita ambilkan ni. Dan saya nak bacakan satu hadis tuan-tuan. Ini antara yang kalau pasal tadi yang bermula tadi saya ada pesan tadi iaitu tentang hadis yang mengatakan bahawa berapa ramai di kalangan orang yang puasa dan orang yang qiyam tapi tak dapat apa-apa. Itu kita tengok syarah sikit Jadi sebelum tu kalau kita boleh kesimpulkan graduan Ramadan yang tu. Satu graduan yang berhasil, yang berjaya, satu graduan yang tak berjaya. Yang berjaya saya dah baca tadi kan. Macam tu buat. Dan yang tak berjaya tuan-tuan adalah mereka yang pertama sekali tidak bertakwa. Tidak bertakwa ni maknanya tidak dekat dengan Tuhan. Tidak cuba berusaha untuk buat apa Tuhan suruh dan tinggal apa Tuhan larang. Tak buat. Tak bertakwa juga kata hati berpenyakit. Dengan dengki, dengan dendam, dengan riak, kan? Dengan tak puas hati dengan kawan kan. Sedangkan dalam adab kita pula, kalau kawan dapat naik gaji, kita berdoa ke dia, kan? Doa ke kawan kita, kan? Untuk jadi orang yang pemurah. Tapi kita tidak tidak berakhlak. Satu lagi yang penting juga akhlak lah. Sebab ada satu kisah tu, ada seorang di rumah dia tanya pada seorang mufti dah meninggal, mufti Selangor dan mufti wilayah Datuk Hashim. Kata, Tuan Mufti, suami saya ni rajin masjid. Suami saya rajin masjid pakai jubah. pakai serban. Tetapi suami saya ni bila dia marah memang teruk. Dia cekik anak saya. Dia tampar anak dia. Mana dia apa ni? Mana barang lah kan. Maknanya negatif, akhlak tak ada. Tadi mesti kata kalau begitu dia dah ambil baju dia serban dia buat kelongkang. Tak guna belaka. Dari itu aku ingat tuan, rupanya kita ni kalau amalan tak diterima oleh Tuhan, kita tak ada kesan. Suami yang Tuhan terima amalan solat dia baik rezeki dia. Dia kadang-kadang baik kawan lah, member dengan teh, laju je keluar. Anak-anak isteri tinggal di rumah. Nampak kan? Nabi kata, akulah yang paling baik pada isteri aku kan? Jadi kita jumpa jalan dengan isteri tu baik kan? Isteri tu juga baik dengan suami baik suami. Sebab perempuan ni ketika Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit, Nabi digambarkan dalam Isra Mi'raj tu, Nabi tengok ramai yang perempuan masuk neraka. Ramai perempuan masuk neraka. Jadi Nabi tanya Jibril, apa punca dia masuk neraka perempuan ni? Apa punca dia? Ada kita tahu. Orang lelaki tahu juga. Sebab orang lelaki nak tolong isteri dia ke syurga lah. Kita ada perempuan, saya ada perempuan. Kita tak ada perempuan, saya masuk neraka. Nabi kata ada dua sebab. Yang pertama lidah. Maknanya banyak kes-kes mencaci maki. Caci suami dia, maki suami dia. Saya pernah satu keluarga panggil saya di Sungai Sap. Ada masalah rumah tangga. Isi daripada saya sebut bodoh suami dia.
Awak ni bodoh dia. Saya kata, ya Allah, ada isteri macam ni, saya kata, yang sebut suami dia bodoh. Laki saya, ya Allah, sebab isteri aku tak macam tu ni. Laki. Dan memang ada begitu. Itu contoh tu, contoh neraka. Contoh neraka, isteri maki suami dia. Suami kita ni ke mana pun jahat dia, janganlah maki dia mana. Doa ke dia patut begitu Dia ambil banyak masalah Kata ustaz, saya ni asyik pukul 12 malam ni keluar getih. 12 malam ni keluar getih ustaz. Saya nak bincang dengan dia, anak ni nak sekolah macam mana. Bila saya tegur dia, kata saya nak sporting. Saya kata, puan, kata doktor, sabar je lah, saya kata, doa lah. Kalau nak panjang cerita, bercerai pula mana nak bercerai anak terbiar gitu, puas hati ataupun nak bersambung, mana awak nak? Kalau sambung, nak kekal, nak balik. Kalau cerai itu tak ada lagi. Tentang kawan lain, lagi teruk. Suami mana ni? Macam mana saya kata sekarang? Fikir dia dulu. Tak apalah ustaz, saya sambung lah. Mati kan lah. Itu pahala sambung yang besar, pahala sambung yang unlimited. Ada 3 benda pahala besar. Puasa, sabar dan pemaaf. Suami maafkan suami kan. Ada lain kisah dengar ada ustaz, tak apalah, kita balik rumah, janji tak ada masalah bagi saya. Okey lah. Bertahan kan, bertahan. Kahwin yang bertahan. Jadi dapat gitu baik. Dari itu penting. Dari itu penting. Itu yang dalam pergaduhan yang tak berjaya kan, yang tak pasti Baik, kemudian dia kata masalah sama manusia. Ada ke masalah dengan orang kan. Dan hati tak tenang. Hati tak tenang, jiwa tak tenang Antara sebab tak baca Quran tu, hati tak tenang dan jiwa resah, risah, tak solat. Orang tak solat memang hati dia resah, risah. Baik. Okey, kemudian akhir sekali saya nak bacakan hadis tentang yang seperti adalah kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa zama wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyam illa syahar. Beramai di kalangan orang yang puasa. Ini kena ingat kita puasa yang tidak dapat apa-apa puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga. Dan beramai orang yang sembahyang malam, termasuklah sembahyang isyak, berjemaah, sembahyang tarawih, sembahyang witir dan sembahyang subuh. Ini masuk neraka ni. Tak dapat apa-apa melainkan penat berjaga malam. Kan? Penat, sembahyang, ngantuk mana tak? Tertidur. Baik. Dari ulama kata, dia bahaskan hadis ni kata, yang bagi muslim ayu adil ibadat ala wajib tamam wa ihsan. Mesti orang Islam ni, kita ni cubalah sembahyang dalam keadaan dia kata kita proper, sempurna dan kita nampak Allah. Baru ni ada seorang kawan saya, dia sembahyang di masjid lama lah. Dia kata, ustaz, cuba saya tengok kata orang sembahyang. Saya nampak ustaz, ada orang yang mencuri dalam solat. Tahu mencuri solat. Mencuri solat ni maknanya tak sempurna sujud dan rukuk. Saya kata, kalau boleh awak tegur, ada kan yang jangan ustaz. Awak nak tegur. Saya ni tegur hati dia. Dia tegur hati. Ustaz dah tegur hati saya kata. Kata, tapi betul nak cerita ramai-ramai semayang ni, rupanya ada yang tak semayang tak sempurna. Jadi bila sujud tak betul, rukuk tak betul, Allah tak terima semayang kita. Walaupun kita ikhlas, ustaz saya dah ikhlas semayang ni, sebab syaitan dia menipu kita. Dia pergi semayang tu, tapi pergi semayang keadaan kita semayang tak sah. Sama juga tuan-tuan untuk kisah Iblis menipu manusia. Dia suruh dibangunkan manusia sembahyang tahajud. Dibangunkan sembahyang tahajud, tapi sembahyang tahajud salah. Tak betul. Salah niat, salah benda, salah. Jadi penat dia sebenarnya. Saya tak tipu kita lah. Jangan nampak jadi bagusnya lah pergi sembahyang. Kadang-kadang kena check juga, bagus dari mana. Betul tak rukuk tu? Betul tak sujud tu? Betul tak duduk tu? Betul tak mandi wajib tu? Rupanya tu kena mandi wajib. Maksudnya mandi wajib ni kenapa simple dia. Anak-anak kita tanya mandi wajib. Saya sampai mandikan anak saya. Saya mandikan dia sekali dalam tandas tu. Nak tunjuk mandi wajib macam mana. Sebab takut betul lah anak aku dia mandi wajib. Betul tak sebenarnya. Tunjuk kita praktikal ke mana. Betul, okey lah. Lepas tu kalau salah, tangguh sendiri lah. Yang penting saya dah ajar kan. Betul kan, nampak simple mandi wajib. Tapi kalau tak sempurna mandi wajib,
Upah lagi lah dengan masalah darah ni apa semua kan, masalah period ni, cara kodok itu lagi banyak kan. Jadi kita belajar lah, kita belajar. Baik, hatta yafuzul bil ajri wa sawab. Sampai dapat dengan apa? Pahala sebab mengerjakan dengan betul okey. Antara sebab kata mengapa orang yang puasa diletih saja, iaitu pertama sekali tak ikhlas. Niat tu kan. Sebab itulah ulama kata masuk Ramadan ni betulkan niat. Betulkan niat aku masuk Ramadan ni kerana Allah. Niat kita. Dan kita niat nak cari pahala. Nak cari pahala, nak masuk syurga insya-Allah. Awal lam yatarajib qaul zur, ataupun yang kedua kata sebab tidak tinggalkan kata-kata nista. Mulut tadi kan. Seperti menipu, seperti mengumpat, seperti namimah, mengadu domba, cerita atau jet bos sikit. Mana kan mari pada bos. Jaga hibah ni jaga dalam muka ni, yang payah juga. Tapi kalau Tuhan tolong boleh bagi saya benda-benda dosa ni, kalau Allah Ta'ala lindung kita boleh. Jadi dengan Tuhan lah kita minta, ya Allah tolong lindung aku daripada kata-kata nista, daripada menipu, daripada mengumpat. Ya Allah lindunglah aku ya Allah. Tapi tuan-tuan, ada 7 tempat yang boleh mengumpat. Bukan tak boleh, ada tempat boleh. Contohnya, kita tanya pada seorang ustaz tentang hukum, hukum yang melibatkan suami, contohnya tak apa boleh. Ataupun ada kejahatan yang perlu kita beritahu bos kita, bukan mengumpat tapi nak beritahu memang dia buat jahat. Contohnya ada staff yang tak semayang, contohnya kena beritahu bos. Bos kata ni bukan tanggungjawab dunia je, akhirat sekali. Kita macam saya ustaz, kalau pada sudut saya kan di MP lah. Kalau ada kenal kawan tak semayang, dia beritahu ustaz, kata sebab orang nampak tu kemungkaran tu. Kalau tidak, awak berdosa. Nampak siapa yang tak cegah kemungkaran, sedangkan dia nampak, dia esok ditanya oleh Allah Ta'ala. Jawab dengan Tuhan esok. Baik, maka bahasa ni dapatlah lapar dan dahaga dan tak dapat pahala. Termasuklah orang yang berbuka puasa kata dengan makanan yang haram. Makanan yang haram dan juga tidak menjaga panca indera kita ni, mata, telinga, tangan, kaki. Kalau tuan-tuan baca kitab Bernama Bagi Hati, mata ni ada tujuan Tuhan cipta. Ada 2 tujuan, satu tujuan akhirat, satu tujuan dunia. Mata tujuan dunia ni saya yakin semua buat. Apa dia? Melihat tempat kerja. Kan, tuan-tuan pergi ke sini ada kerja kan, setiap hari tengok mata. Itu yang bagus. Tetapi mata ni juga Tuhan jadikan adalah untuk melihat Quran. KPI mata ni, KPI mata Quran. Kita ada SKT tak? Sasaran kerja kita. SKT bagi mata ni tengok Quran. Kalau sehari tak tengok Quran, mata ni akan rasa sangat sedih. Sedihnya lah Tuhan aku ni, tak sempat tengok Quran ni. Tengok Facebook sempat pula. Contohnya tengok WhatsApp kan, mata Tangan ada KPI ni. Kaki ni tuan-tuan jadikan ada 2 juga. Satu, pergi tempat kerja dengan selamat kan, ketika minyak kawal kereta kan. Yang kedua, kaki ni KPI dunia akhirat adalah melangkah ke surau atau ke masjid. Ni orang lelaki surau ke sini, surau kan. Jadi cukulah semayang berjemaah kan? Sebab kaki tu sangat seronok kan. Kalau tak kata Tuhan aku ni tak bawa kaki ke surau kan, masjid. Ada kes tuan-tuan di UMP, ada seorang sahabat dia jadi motor balik kerja tu tahun 2006, 2005 LPT. Ditakdirkan Tuhan kena langgar dan kaki dia kena gelik kereta, putus, pergi USM. Di USM tuan-tuan ada satu squad dia panggil. Memang orang yang masuk USM ni buat ni, dia ada tim yang tanya semayang, jaga semayang kan, macam-macam dia bagi ibadah. Saya baca di STA pun ada tu. Ada panggil Hospital Mesri Ibadah. Hospital Mesri Ibadah, HMI. Jadi dia tanya orang tu yang petua hati tu, dia kata, ustaz, kata saya ni Allah Akbar, saya ni menyesal lah. Dulu masa saya ada kaki dulu, saya tak terfikir di masjid nak disuruh. Ini kisah benar kan. Ni tak ada kaki ni bawa terasa nak disuruh. Tuan mana itulah penyesalan dah. Biasa gitulah.
Dan Tuhan tarik nikmat tu, barulah kita menyesal. Dalam Quran masuk sama juga. Dalam Quran ada 3 tempat yang saya baca yang telah rakamkan dan surah sejadah antaranya. Dia sebut macam ni, Rabbana absarna wa sami'na farji'na amal soleh. Ya Allah, aku dah nampak masa dalam neraka tu dah, dalam akhirat Tuhan lagi nampak dah. Jadi ada rakaman orang tak cerita orang yang nampak dah azab dalam neraka tu, dia akan sebut Rabbana, Tuhanku, kami dah nampak, kami dah dengar orang menangis-nangis, kembalilah kami ke dunia. Dia minta kembali ke dunia. Dan dia akan tanya, kenapa nak kembali ke dunia sangat? Sebab kami nak beramal soleh. Masa tu dah baru sebut nak beramal soleh, nak pergi masjid, nak bersedekah, nak sembahyang sunat. Yang sunat tadi Ustaz pesan, yang sunat tolonglah buat sunat. Yang sunat ni sebenarnya kita akan menyesal tak buat. Percaya cakap saya, ulama sebut itu. Kalau kita tinggal yang sunat-sunat ni, esok dalam akhirat, di akhirat tu kita akan menyesal. Ruginya lah aku tinggal sembahyang sunat subuh, yang mana pahala dia lebih hebat pada dunia dan isi. Apa ni? Sunat subuh, sunat lepas maghrib, sunat lepas isyak. Jadi jangan tak buat-buat. Sunat terawih buat je lah kan. Terawih kena buat lah. Ramadan ni sunat makan lah. Kadang-kadang ada kawan saya di Memagak kata, nama dia kawan nama tuan suka masak. Ada gerai lah, ada kedai suka panas. Kata, Lan, mana Ramadan ni? Kedai? Kedai open je biasa je. Masakan panas ni dia buat, dia start bila? Kan, petang kan. Jadi saya nampak ruginya lah. Bila kita buka kedai tuan, jadi kita tak pergi sembang tarawih. Sembang tarawih dia nampak kecil, tak besar saya tak lah. Jadi ruginya lah saya nampak orang yang buka kedai menyebabkan pelanggan datang sembahyang. Dia tokek pada sembahyang juga. Kalau sembahyang tahan juga sikit kan. Kenapa jadi macam tu tuan? Sebab ada dosa. Dosa mengabui mata kita. Dosa nampak untung dunia je, tapi dosa lupa akhirat tu lebih kekal dan lebih baik. Wal akhiru khairun wa abqa. Setiap hari imam baca ayat ni, surah Al-A'la, masuk kita baca akhirat lebih kekal, lebih baik ulang-ulang. Kita buka lah kedai tak apa. Kita tak apalah pergi jaya malam-malam Ramadan, pergilah tarawih dulu janganlah tinggal tuan, sebab itu tanda ni kita, mata hati kita ni tak cerdik. Baik, itu antara itu tuan. Baik. Kemudian malam pula. Kenapakah orang yang Nabi kata dia penat dia bangun malam? Kan? Dia sembahyang tarawih penat je. Antara sebabnya dia kata di sini disebut sama juga niat dah. Dia kata di sini lisu'il niyati, kerana dia malam tu sembahyang malam tu tak betul niat dia. Contohnya pergi tarawih lah. Kenapa pergi sembahyang tarawih? Nanti kita nak sembahyang tarawih dengan member, nak borok. Nak borok je kita maknanya. Itu tak betul. Kita niatkan aku datang ni kerana Allah. Sebab sunnah Nabi sembahyang berjemaah. Okey. Kemudian ada di sini juga sebab tak ikhlas. Tak ikhlas. Dan juga dia buat perkara yang membatalkan sembahyang. Segi apa ni tadilah sujud, rukuk benar sembahyang tapi tak sah pun Betul tuan-tuan sembahyang tu antara doa yang Nabi ajar, minta Allah Taala terima amalan kita. Wa amalan mutaqabbalah. Wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, terimalah amal aku. Sebab boleh jadi Tuhan terima, boleh jadi Tuhan tak terima. Tanda Tuhan terima amalan kita, kita berubah jadi orang baik. Slow-slow. Sebablah mudah kalau pergi umrah pergi umrah tu balik umrah tentang mana? Kalau kita ada perubahan diri, umrah terima. Tapi kalau tak ada perubahan, kemungkinan besar umrah kita tak terima. Jadi perubahan itu penting untuk indikator terima ataupun tidak. Jadi kita Ramadan ni, gradual Ramadan mesti berubah ke arah kebaikan. Kan? Mudah senyum, mudah baik sangka, tidak sebut sangka. Itulah antara perkara. Jadi itulah maknanya kesimpulannya yang boleh kita ambil pada apa yang kita bincang pada pagi ini berkaitan dengan keraduan Ramadan adalah akhlak.
perubahan diri. Takwa menjaga akhlak. Akhlak pula jadi dua pula. Baik hubungan dengan Allah dari segi ibadat kita, baik hubungan dengan majikan kita sebab kerja kita. Pekerja yang baik, pekerja yang pekerja dikira sebagai ibadah, ikhlas kerana Allah, dan jadi pekerja yang cemerlang. Walaupun tak ada CCTV, tapi yakin bahawa apa dia buat Allah melihat. Itu yang penting sekali ya. Maknanya kita tak bergantung pada CCTV, kita bergantung pada iman kita. Kalau kita ada iman, kita akan ada jujur kan. Betul lah, kalau kami di UMP tu, kalau awak masuk lambat ke masuk cepat, tak apa kita dia. Tapi ingat, kalau kita tak betul cara kita, tak cukup jam kita, orang salah akan tarik berkat. Kan, tak cukup duit, anak sakit, anak tak sihat. Itu semua boleh jadi sebabkan dosa itu. Jadi biar kita lebih sikit. Dulu saya kan bos lama saya, masa saya kerja di college tu, saya tanya bos, kenapa korang balik lambat? Dia kata kan, dia balik pukul 5, pukul 6 balik. Dia kata, ustaz, yang balik awal ni macam cleaner ke tu. Macam cleaner balik awal, pukul 4 ketika balik lambat. Kita ni dia kata, kita ni yang ada sijil, yang ada diploma, yang ada degree, kita kena bertambah. Balik 5 suku, 5.5. Kenapa dia? Sebab biar berkat. Biar kita kerja lebih, gaji kita kecil. Bila rasa gaji kecil, ada keberkatan. Tapi kalau gaji besar, aku relax dia kerja, gaji besar, itu tak berkat ke apa? Tak berkat memang seronok sekarang ni. Tapi dah akhirat esok, tahulah macam mana. Jadi itulah sedikit lah penyesian pada pagi ni. Mudah-mudahan dia sampaikan berbawa pada, mudah-mudahan bawa kebaikan. Saya tak ada tarik ilmu juga sebenarnya. Lastu khairukum, saya bukan yang terbaik. Inna akhrakum indallahi atqakum. Orang terbaik adalah orang yang bertakwa. Mana pun memang takwa tu perlulah kita capai, perlulah kita ambil. Dan ciri yang saya sebut tadi, saya share pada Cik Amri sedang slide ni, slide yang paling yang nanti boleh share dengan kawan tu. Bila baca-baca kan, mudah-mudahan dapat kita baca-baca dan kita beramal soleh dan targetlah perubahan diri selepas Ramadan. Jadi setakat dulu aku lupa lihat hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.